Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam sesi pembelajaran kita pada hari ini. Masih lagi tajuk wang, tapi hari ini kita akan kenali aset dan liability, faedah serta cukai perkhidmatan. Okey, mari kita tengok dulu yang pertama iaitu aset dan liability. Apa yang dimaksudkan dengan aset? Aset ni ialah apa yang dimiliki seperti wang tunai dan harta benda. Maksudnya aset ni ialah harta yang kita ada. Okey. Dan manakala liability ni maksudnya tanggungan keuangan ataupun hutang. Jadi liability bermaksud hutang. Hutang tu yang kita kena bayar lah. Harta tu yang kita ada, yang kita miliki. Okey, kita tengok apa dia contoh aset. Contoh aset ni seperti barang kemas, simpanan atau pelaburan, kereta, wang tunai ataupun rumah. Yang kita ada. Maksudnya bila rumah ni rumah yang dah habis bayar lah. Kereta yang dah habis bayar. Maksudnya itu harta kita. Okey, manakala contoh liability pula ialah hutang kad kredit, cukai, ansuran kereta ataupun ansuran rumah. Ataupun ansuran pelajaran, pinjaman pelajaran. Okey, itu maksudnya yang kita kena bayar. Hutang kad kredit, kita dah belanja, kita kena bayar. Cukai pun kita kena bayar. Ansuran kereta, setiap bulan kita pun kena bayar selagi kereta belum habis bayar. Sama juga dengan ansuran rumah. Maksudnya kita kena bayar. Okey, tengok pada jadual di bawah mencatatkan aset dan liability Encik Latif dan Encik Faris. Pendapatan tahunan mereka adalah sama iaitu RM51,000. Okey, jadi Encik Latif ni ada aset rumah RM90,000, simpanan tetap RM30,000, kereta RM40,000. Okey, manakala liability mereka, liability Encik Latif ni pinjaman perumahan RM60,000, pinjaman kereta RM20,000, pinjaman pelajaran RM18,000. Okey, manakala Encik Faris pula aset dia ada rumah, simpanan tetap, kereta. Kemudian liability dia pinjaman perumahan, pinjaman kereta, pinjaman pelajaran, hutang kad kredit. Okey, jadi dia kata antara Encik Latif dan Encik Faris ni siapa yang mempunyai aset dan liability yang lebih? Jadi kita kirakanlah contoh tu. Kemudian kalau pembelajaran mereka aset melebihi liability bermaksud pengurusan kewangannya lebih baik. Tapi kalau liability melebihi aset bermakna pengurusan kewangannya kurang baik. Okey, seterusnya kita akan tengok faedah pula. Apa dia faedah ni? Faedah ialah sejumlah wang yang diperoleh daripada simpanan wang di bank. Okey, faedah ni sama juga dengan bonus atau dividen. Okey, bonus, dividen, faedah ni kita dah belajar sewaktu tajuk peratus. Dia biasanya lebih dalam bentuk peratus, kemudian dia libatkan wang simpanan. Berapa simpanan diharapkan dengan faedah dengan dalam satu tempoh masa. Okey, kita dah belajar dah faedah ni. Faedah, bonus, dividen. Maksudnya faedah ni duit yang kita dapat. Bonus pun duit yang kita dapat. Dividen pun duit yang kita dapat. Okey, itu maksudnya. Okey, seterusnya cukai perkhidmatan. Cukai perkhidmatan ni apa yang dimasukkan dengan cukai perkhidmatan? Cukai perkhidmatan ni ialah cukai yang perlu dibayar ke atas perkhidmatan yang disediakan oleh perniagaan tertentu seperti hotel, restoran makanan segera dan sebagainya lah. Okey, maksudnya cukai ni kita kena bayar. Okey, sebelum ni kita kenal dengan GST. GST tu ataupun cukai barangan dan perkhidmatan. Cukai ni kita kena bayar. Tapi sejak tahun 2019 lebih kurang macam tu, GST ni dah ditukarkan kepada SST. Okey, kita balik pada cukai tu kan. Okey, cukai ni maksudnya kita kena bayar. Dalam cukai ni dia biasanya dalam bentuk peratus juga. Peratus ni tukar jadi pecahan, kemudian diharapkan dengan berapa wang yang kita kena kira. Jadi bila kena bayar tu, bayaran akhir tu mesti lebih mahal. Maksudnya contoh kita kena kita belanja RM2 tapi kita kena cukai 50 sen. Jadi kita kena bayar RM2.50. Maksudnya bila barang tu kita beli bersama cukai, maksudnya barang tu semakin mahal lah. Ataupun kita pergi makan dengan KFC kan, contohnya makan RM40 tapi sebab ada cukai RM2 jadi RM42. Okey, itu maksudnya. Okey, kita tengok pada latih diri. Latihan pada buku teks muka surat 87, latih diri. Ada 3 soalan. Kita tengok dulu soalan A. Okey, kita baca dulu. Selesaikan masalah berikut.
Jadual menunjukkan aset dan liability Encik Syahril dan Encik Aidil. Siapakah yang lebih kaya? Oh, tu dia. Dia tanya siapa yang lebih kaya? Encik Syahril ke Encik Aidil? Okey, Encik Syahril ada aset RM408,517. Okey, Encik Aidil punya aset RM526,039. Okey, kemudian liability Encik Syahril ni ada hutang. Hutang dia sebanyak RM217,089, manakala liability Encik Aidil RM348,510. Jadi macam mana kita nak tahu siapa yang lebih kaya? Memanglah nampak aset ni kan. Aset ni nampak Encik Aidil lebih banyak. Tapi jangan lupa dia orang pun ada hutang. Jadi macam mana nak kira aset tolakkan dengan liability? Okey, maksudnya bila kita kira Encik Syahril, kita kira ni aset tolak dengan liability. Sama juga dengan Encik Aidil. Okey, aset tolak dengan liability. Okey, dapat berapa? Encik Syahril berapa? Encik Aidil berapa? Jadi, daripada dua-dua ni, barulah kita tahu siapa yang kaya. Siapa yang kaya? Okey, nanti awak kira sendiri. Tu dia. Okey. Seterusnya, soalan B. Puan Suryati melabur RM50,000 dalam satu skim amanah. Selepas tahun, dia menerima dividen sebanyak, dividen sebanyak 4.5%. Kira nilai dividen itu. Okey, dividen ni cikgu dah beritahu tadi, dividen sama juga dengan bonus dan juga faedah. Jadi, dia beri dalam peratus melibatkan wang. Kira nilai dividen saja. Dia nak kira nilai dividen saja. Jadi, dia tanya jumlah wang tak selepas dividen? Jawapannya taklah sebab dia tanya nilai dividen. Jadi, macam mana nak kira nilai dividen? 4.5% darabkan dengan RM50,000. Okey, sebab dia kata 4.5%. Peratus ni kita tukar jadi per 100. Okey, jadi awak kiralah nanti jawapannya akan dapat berapa ringgit. Okey, sebab dikira nilai dividen saja. Kalau dia tanya nilai jumlah selepas dividen, baru tambah dengan duit yang asal tu. Okey, seterusnya kita terus soalan C. Okey, kita baca dulu. Harga satu set makanan seperti gambar di sebelah ialah RM12.90. Cukai perkhidmatan yang perlu dibayar ialah 6%. Berapakah jumlah harga yang perlu dibayar? Okey, harga makanan RM12.90. Okey, sekarang dia kena cukai 6%. Okey, maksudnya 6% daripada RM12 ni berapa nilainya? Okey, jadi peratus ni kita tukar jadi per 100, 6 per 100 darabkan dengan RM12. RM12.90. Okey, selesai dapatlah berapa ringgit. Okey, 6% ni ialah cukai. Okey, ni cukai. Cukai ni maksudnya 6% dapat berapa ringgit ni ialah cukai yang kena bayar. Dia tanya berapa jumlah yang perlu bayar termasuk cukai. Maksudnya cukai dengan harga makanan tu berapa. Okey, maksudnya makanan RM12.90 tambahkan dengan cukai. Ni tambahkan dengan cukai. Okey, dapatlah berapa yang kena bayar. Okey, faham itu dia yang paling asas sekali dalam aset dan liability, faedah serta cukai perkhidmatan. Jadi cikgu nak kamu buat, murid-murid buat semua 3 soalan tu, latih diri tu pada muka teks muka surat 87, soalan A, B dan C. Salin soalan dan selesaikan dalam bentuk lazim, maksudnya mesti ada jalan kira. Okey, itu saja penerangan cikgu hari ini. Cikgu harap kamu dapat selesaikan tugasan dan hantar tugasan tu sebab cikgu nak menilai. Okey, terima kasih. Jumpa lagi. Bye.